Rampasan lebih RM100 juta di Sabah, skandal hartanah di Johor melibatkan pegawai kerajaan dan skandal hartanah Felda. Itu adalah antara isu skandal rasuah yang pernah menjadi tajuk berita utama di Malaysia. Rasuah dan penyalahgunaan kuasa dilakukan untuk kepentingan individu akan merosakkan kepercayaan rakyat, melemahkan demokrasi, membantutkan ekonomi, meluaskan perbezaan sosial dalam masyarakat sehingga boleh meruntuhkan sesebuah negara seperti yang berlaku di Kazakhstan baru-baru ini. Tidak dinafikan bahawa sifat tamak adalah sesuatu yang sudah ada dalam diri manusia. Malahan, perbuatan rasuah ini disebut dalam semua kitab agama penting termasuk Al-Quran, Bible dan Vedas Hindu. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Dr. Saiful Azri dan rakan-rakan sekalian. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan tentang tajuk Kaedah Menangani Rasuah. Sebelum itu, nama saya Syafiqah Syahira binti Johannes alias David, pemegang kad matriks BP 21110258, dan berikut merupakan ahli kumpulan saya, iaitu Sahzan bin Osman, Muhammad Ashtar, Auni Hawa Farhana, Syahira binti Sulaini, Tazala Zugagab, dan Chen Kang Sheng. Hadiah adalah sinonim dengan rasuah. Hadiah diberikan tanpa mengharapkan apa-apa pembayaran atau balasan daripada seseorang yang mana ia berbeza dengan rasuah. Perkataan rasuah berasal daripada perkataan bahasa Arab iaitu al-rishwah dan al-rashwah yang bermaksud upah ataupun habuan. Amalan rasuah ini telah wujud sejak zaman dahulu lagi kerana ia merupakan perbuatan yang universal. Terdapat 6 jenis rasuah yang telah dihuraikan oleh Syed Husain Alatas, iaitu rasuah pelaburan, rasuah transaktif, rasuah peras ugut, rasuah nepotistik, rasuah defensif, dan yang terakhir adalah rasuah autogenik. Perlakuan tersebut amat jelas memberi kesan negatif dalam pelbagai aspek. Pembangunan dan kemajuan sebuah negara itu bergantung kepada golongan pemimpin yang cerdik pandai dan profesional dalam apa juga bidang. Tetapi kepercayaan masyarakat ini telah terhakis akibat daripada sikap suka mengamalkan rasuah dalam urusan yang penting. Oleh itu, setiap penyakit ada penawarnya, begitu juga dengan krisis rasuah di Malaysia. Isu ini harus ditangani kerana ia akan meninggalkan impak signifikan kepada imej negara, pertumbuhan ekonomi dan juga keselamatan negara. Walaupun tidak dapat dihapuskan, tetapi sekurang-kurangnya gejala rasuah ini dapat dikurangkan dengan usaha bermula dari diri kita sendiri. Bila kita akan sambung kepada isi satu, iaitu penghebahan mengenai rasuah melalui media sosial. Media sosial merupakan media dalam talian yang boleh digunakan dengan mudah untuk kita berkongsi, mencipta isi termasuk vlog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia maya. Penghebahan seperti kata-kata akta-akta yang berkaitan dengan rasuah perlulah dilakukan agar semua masyarakat lebih cakna dengan undang-undang dan hukuman yang bakal dikenakan sekiranya seseorang melakukan rasuah. Semestinya masyarakat boleh melaporkan atau menghebahkan kegiatan rasuah yang dilakukan oleh segelintir pihak. Selain itu, pihak Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM boleh membuat satu nama rasmi di mana-mana media sosial. Penghebahan melalui alamat ini juga akan dapat memudahkan masyarakat untuk mencari maklumat berkaitan dengan rasuah. Jadi segala data yang tentang pesalah rasuah yang telah ditangkap juga mestilah kerap kali diletakkan di laman rasmi tersebut agar masyarakat lebih peka dan berhati-hati terhadap individu yang terlibat dengan gejala rasuah. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Seterusnya, bagi isi kedua, kaedah menangani rasuah di Malaysia ialah melalui kempen kesedaran. Kempen kesedaran merupakan salah satu medium yang boleh digunakan bagi memberi kesedaran kepada sejagat masyarakat mengenai keburukan ataupun kebaikan sesuatu perkara. Ianya akan terdapat maklumat serta informasi yang lengkap dalam kempen tersebut kerana dalam sebuah kempen yang diadakan, berbagai maklumat telah disertakan. Gejala rasuah bukanlah sesuatu perkara yang boleh dihapuskan dalam jangka masa yang singkat kerana ianya telah lama menular di dalam kalangan masyarakat kita. Namun, dengan usaha-usaha yang dilakukan seperti membuat kempen kesedaran, sekurang-kurangnya ia dapat memberi kesedaran serba sedikit kepada masyarakat kita.
Penerapan kempen-kempen kesedaran dalam program sekolah juga dapat membantu serba sedikit dalam membantras gejala rasuah dalam kalangan masyarakat sejak dari bangsa. Seterusnya adalah menguatkuasakan rang undang-undang. Penguatkuasaan undang-undang perlulah dilakukan selaras dengan peredaran massa seperti di negara-negara maju termasuklah Amerika Syarikat. Pihak berkuasa perlulah bersikap lebih adil dan tegas dalam mengambil tindakan dan sentiasa berintegriti dalam menjalankan tugas supaya isu rasuah dapat dibendung sekaligus meningkatkan kepercayaan rakyat terhadap badan berkuasa di negara Malaysia. Selain itu, masyarakat juga haruslah memberi kerjasama penuh kepada pihak swasta atau pihak kerajaan seperti kerja awam swasta bagi membantu dalam membantras rasuah. Dengan adanya kerjasama seperti ini adalah sangat sukar untuk seseorang individu yang ingin melakukan perbuatan rasuah kerana terdapatnya kawalan secara ketat di negara kita, sekaligus membantu dalam membantras jenayah rasuah. Seterusnya, rasuah di negara kita boleh ditangani dengan memudahkan urusan dengan menggunakan ICT, Information and Communication Technology ataupun nama singkatnya ICT, merupakan teknologi yang digunakan untuk mengurus proses komunikasi seperti telekomunikasi, siaran media dan lain-lain lagi. Seperti yang kita tahu, rasuah boleh berlaku disebabkan birokrasi. Birokratik dianggap perkara yang melambatkan sesuatu perkara dalam pengurusan awam. Kebanyakan urusan rasmi masih menggunakan cara yang tradisional dan melalui cara ini prosesnya amatlah panjang, sukar dan lambat. Proses seperti penggunaan borang, penulisan surat rasmi, pemprosesan maklumat dan proses temuduga sangat memakan masa dan membebankan. Bagi individu yang terdesak atau mahu segera menyelesaikan masalah, mereka akan mudah memberikan imbuhan dengan harapan pemprosesan permohonan didahulukan oleh penerima rasuah. Dengan adanya kemudahan teknologi ini, tentu rasuah dapat dicegah kerana dengan kemudahan ini, urusan-urusan tersebut boleh dilakukan di atas talian dan boleh dibuat pada bila-bila masa sahaja. Seterusnya, antara faktor rasuah boleh berlaku merupakan peluang. Peluang ini boleh dikaitkan dengan pertemuan bersemuka ataupun mesyuarat bersama. Dengan adanya kemudahan ICT, rasuah dapat ditangani oleh kerana tidak ada pertemuan bersemuka antara dua pihak. Hal ini kerana segala urusan boleh dilakukan secara online dan tidak perlu bersemuka dengan pihak yang lain. Tambahan pula, sistem ataupun teknologi yang dibuat boleh mempunyai prosedur-prosedur tertentu yang tidak perlu melibatkan pihak kedua. Dan secara tidak langsung, rasuah dapat dicegah. Seperti yang telah dinyatakan, proses tradisional yang masih menggunakan penggunaan borang mempunyai risiko yang tinggi untuk berlakunya rasuah. Dengan penggunaan borang, muslihat dan ketidakadilan boleh berlaku dengan cara borang yang telah diisi oleh pihak lain telah tercicir ataupun hilang. Jelas sekali, ini hanyalah alasan yang diberikan supaya tidak muncul syakwa sangka. Secara tidak langsung, ia tidaklah memberi peluang yang sama rata kepada semua pihak walaupun sudah melalui proses yang sama, iaitu dengan mengisi borang yang sudah ditetapkan. Kelebihan ICT dapat mengubah proses tersebut dan memastikan bahawa semua orang mendapat peluang yang sama rata. Hal ini kerana jika pengisian borang dilakukan secara atas talian, ia tidak boleh diubah oleh orang lain dan maklumat-maklumat yang diisi akan terus tersimpan di dalam data perisian ataupun komputer. Saya Syahira binti Sulaini, nombor matrik BB21110207 dan akan membentangkan tentang isi kelima iaitu penerapan terhadap pendidikan agama dan moral. Sebagai ibu bapa yang bertanggungjawab kepada anak-anak mereka perlulah mendidik anak-anak dengan pendidikan agama dan moral sepenuhnya supaya mereka tidak terpengaruh dengan gejala rasuah apabila dewasa kelak. Seterusnya, sekolah perlulah memainkan peranan penting dalam memberi pendedahan awal terhadap kegiatan rasuah ini kepada anak-anak.
Penerapan ini boleh diterap melalui serikatan mata pelajaran di sekolah seperti mata pelajaran pendidikan Islam, pendidikan sivik dan kewarganegaraan dan pendidikan moral. Selain itu, pejabat awam dan ahli politik perlulah mendidik diri mereka supaya tidak terpengaruh dengan gejala rasuah ini. Mereka perlulah menguatkan lagi keimanan dalam diri mereka dan menjadi insan yang amanah dalam melakukan tugasan mereka. Sekian, terima kasih. Nama saya Chen Kangsheng dengan nomor metrik PS2111-0275 ingin membentang isi ke-6, yaitu meliburkan badan yang bebas untuk menangani krisis rasuah. Di Malaysia, wujud Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia atau SPRM untuk mengenali kes-kes rasuah. SPRM dianggap sebagai badan yang bebas kerana segala aktiviti pemberantasan rasuah SPRM tidak dapat dicampur tangan oleh pihak lain. Tugasan SPRM dibagi kepada 3 bahagian, iaitu penguatkuasaan, pendidikan dan pencegahan. Dalam penguatkuasaan, SPRM mempunyai kuasa untuk menyiasat mana-mana pegawai badan awam setelah menerima aduan rasmi. Tangkapan akan dilakukan oleh pegawai SPRM jika bukti yang cukup telah diperoleh melalui siasatan. Bagi aktiviti pendidikan terhadap orang umum, drama dan bengkel anti rasuah dapat meningkatkan kesedaraan orang awam tentang rasuah serta memberi sokongan terhadap SPRM dalam pencegahan rasuah. Bagi bahagian pencegahan, SPRM telah membuat pemantauan serta memberi khidmat nasihat kepada agensi kerajaan tentang projek-projek besar kerajaan serta tata cara kerajaan dalam urusan harian. Hal ini dapat mengelakkan atau mengurangkan risiko berlakunya aktiviti rasuah. Walaupun SPRM merupakan sebuah badan yang bebas, wujudnya mekanisme semak dan seimbang dalam organisasi SPRM untuk memastikan accountability SPRM dalam menangani krisis rasuah. Terdapat 5 badan khas ditubuhkan untuk melaksanakan mekanisme semak dan seimbang SPRM, iaitu Jawatan Kuasa Khas mengenai Rasuah, Lembaga Penasihat Pencegahan Rasuah, Jawatan Kuasa Awam, Panel Perundingan dan Pencegahan Rasuah, dan Panel Penilaian Operasi. Secara ringkasnya, kelima-lima badan tersebut memantau aktiviti SPRM serta memberi cadangan untuk menambahbaikkan pegawai SPRM dalam tugasan harian. Itu saja dari pembentangan saya. Sekian, terima kasih. Kesimpulannya, amalan rasuah ini telah wujud sejak zaman Rasulullah SAW lagi. Namun tidak berarti perbuatan ini tidak dapat diatasi oleh masyarakat, terutamanya generasi masa kini. Rasuah seringkali dijadikan sebagai salah satu jalan pintas seorang untuk mendapatkan kehidupan yang mewah, atau dengan kata lain, ingin menjadi kaya dalam masa yang singkat. Setiap individu mempunyai peranan dan tanggung jawab yang besar untuk katakan tidak pada rasuah. Dengan inisiatif yang ada dalam menangani isu ini, tidak mustahil untuk perbuatan tersebut pudar di mata masyarakat. Sekian, itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.